Kes COVID ini memerlukan kerjasama semua rakyat, daripada rakyat dan juga pimpinan. Ya, pimpinan kita akui lemah dan sangat tidak cekap, tapi kita sebagai rakyat jangan ikut seperti mereka, tidak cekap dan lemah. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini yang berada di Padang Tembok. Kalau kita perasan, kalau masa pada 27 April ada satu kluster baru yang telah diumumkan oleh KKM, di mana kluster Padang Tembok yang melibatkan pekerja kilang. Hamba berada di Padang Tembok. Jadi hamba mendapat aduan daripada peniaga kecil yang berniaga di tepi jalan. Katanya kenapa peniaga kecil yang tidak pernah ada kluster pun, yang hanya jual tebu, yang jual dengan jarak jaga SOP, terpaksa dihentikan. Tetapi kluster kilang yang telah jelas ada 30 hingga 40 yang positif tidak diarahkan tutup. Jadi kita tidak mahu menyalahkan sesiapa, kita tidak cemburu, tidak deki. Cuma sebagai peniaga, mereka inginkan jawapan. Kenapa? Adakah kerana mereka miskin? Adakah kerana kilang ini kaya, maka mereka diarahkan tutup? Atau ada jawapan lain? Jadi, saya pun tidak ingin bergaduh dengan sesiapa pun. Saya hanya mewakili para peniaga. Diharap kerajaan, kalau benar ianya kerana COVID, berlaku adil lah. Jangan peniaga kecil saja yang disekat untuk mencari rezeki. Kalau benar nak membasmi wabak ini, sama-sama kita tutup semua. Dan kita juga tertanya-tanya bagaimana dengan kilang-kilang yang berada di Padang Tembok ini. Bagaimana mereka yang positif, adakah mereka dibawa kepada tempat karantin ataupun dikuarantinkan di rumah. Jadi kita khawatir, kita di Pekala Cepa, kalau di Selangor sebagai contoh, kalau ianya melibatkan kluster kilang, mereka ni warga asing. Mungkin mereka tidak berada dalam komuniti kita. Tetapi kalau Pekala Cepa, kebanyakan yang bekerja adalah orang tempatnya. Jadi kita bimbang kluster ini akan merebak lebih besar lagi. Jadi saya mewakili rakyat Kelantan, rakyat Pekala Cepa, diharap kerajaan negeri dapat bertindak dengan seadilnya. Jikalau benar kluster ini telah pun membuat impak yang besar kepada negeri Kelantan, hentikan operasi. Tak kira apa pun kilang kau, kerja peniaga kecil je, kerana hari ini Kelantan dah terlalu besar kes COVID. Saya mewakili peniaga rakyat Kelantan berharap tidak ada double standard, tidak ada tindakan yang terpilih, di mana kalau ianya melibatkan orang besar, tindakan itu tidak secara drastik. Tetapi bagi mereka yang bekerja ataupun berniaga secara kecil-kecilan, lalu dikenakan tindakan yang sangat tegas. Kami, warga Kelantan, warga Pekala Cepa, tertanya-tanya di manakah kluster pekerja kilang yang dikatakan kluster Padang Tembok. Diharap kerajaan negeri jangan takut untuk membuat satu tindakan yang drastik seperti mana kerajaan negeri membuat tindakan kepada peniaga kecil. Dan saya sekali lagi nak merayu kepada kerajaan negeri, diharap segera berikan bantuan kepada peniaga kecil. Bantuan yang dijanjikan pada awal Ramadan dulu masih tak dapat diterima lagi, dan saya harap kerajaan negeri dapat berfikir untuk menambah bantuan kepada peniaga-peniaga kecil yang kita kira peniaga kecil ini memang terkesan. Ialah sebelum Ramadan mereka telah pun tidak dapat berniaga di bazar Ramadan, lalu mereka buat persiapan untuk berniaga di hadapan rumah, di tepi jalan. Dan saya difahamkan sudah ada kutipan RM60 hingga RM70 untuk mereka yang berniaga di tepi jalan. Jadi mereka telah pun membayar. Jadi saya berharap kerajaan negeri selain daripada berusaha untuk mengurangkan kes COVID di Kelantan, sama-sama juga kerajaan negeri berfikir bagaimana nasib peniaga kecil di Kelantan. Saya ulas sekali lagi, kalau kerajaan negeri boleh berfikir dengan bijaksana untuk tambah gaji, kalau kerajaan negeri boleh berfikir dengan bijak untuk beri bonus kepada wakil rakyat, kalau kerajaan negeri boleh berfikir dengan penuh kebijaksanaan beli kereta Mercedes kepada Esko. Orang lah ni bukan beli kira, beli Mercedes kan dah. Allahu Akbar. Saya, rakyat Kelantan juga berharap
Kerajaan Negeri, ADUN, Esko, pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan yang telah dipilih melalui pilihan raya, dipilih oleh rakyat, dapat juga berfikir bagaimana nak membela nasib rakyat bawah ni, di mana mereka disekat untuk mencari rezeki. Ya, kami semua faham peniaga kecil ini disekat mencari rezeki kerana untuk bersama-sama mengurangkan kes COVID yang kita kira memang tengah mengganas di Kelantan. Tapi pada masa yang sama, saya juga berharap kerajaan negeri dapat mencari sedikit sumbangan kepada rakyat peniaga kecil yang terkesan kerana pandemik ini. Yang kita kira pandemik ini bukan sahaja kerana rakyat tidak ikut SOP, saya kira juga yang kita rakyat Malaysia boleh terima di antara kes gelombang kedua dan ketiga ini bermula disebabkan oleh orang politik kerana PRN Sabah. Jadi hamba harap selain kita nak menyalahkan rakyat, kita carilah jalan penyelesaian dan kita carilah sumbangan kepada rakyat Kelantan. Saya juga menyeru kepada Datuk Muhammad Ahmad, Datuk MB, di mana sebelum ini kita dapat tahu Kerajaan Pakatan Harapan telah pun menyumbang 400 juta. InsyaAllah duit 400 juta. Pertama kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri. Kita putus dah dalam Esko, dua benda besar kita nak buat dengan duit 400 ni. Iaitulah seperti mana disebut dalam surat Perdana Menteri itu, iaitulah untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Yang kedua, kita tambah untuk kesejahteraan rakyat. Ini insya-Allah 400 juta ni kita setuju dah dalam Esko, kita tak akan kosek duit ni, kita akan guna untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kita ucap terima kasih banyak. Sebab tu kita bincang di Esko, kita sipir duit ni, kita bincang molek, kita nak buat gapo, dan pastikan rakyat boleh rasa hasil daripada 400 juta insya-Allah. Masa tu kalau kita tak boleh buat, tuan-tuan boleh marahlah kita. Lo ni jangan katakan sebab duit tak kosek lagi. Jadi saya kira sudah tiba masanya wang tersebut dibelanjakan kepada rakyat Kelantan yang terkesan akibat COVID, yang kita kira ini di antara memang ramai rakyat Kelantan terkesan akibat gelombang kedua dan ketiga ini. Jadi sekali lagi saya mewakili peniaga di Kelantan. Saya berada di Pada Tembok, di mana ada satu kluster yang dinamakan kluster Pada Tembok yang disebabkan oleh pekerja kilang. Kita tak cemburu dengan kilang tersebut. Cuma kita bimbang juga adakah ia selamat kepada kami warga Perkara Cepa sekiranya kilang tersebut terus dibuka. Jadi kita menantikan jawapan daripada Esko. Jangan hanya berani nak sentuh, nak kata, nak buat arahan kepada peniaga kecil, tetapi juga adil, berikan juga kami juga maklumat apa terjadi kepada kluster Padang Tembok. Kami hanya dapat maklumat daripada KKM. KKM dah keluarkan berita berkenaan dengan kluster Padang Tembok, tetapi nampaknya tidak ada tindakan daripada kerajaan negeri. Dan saya juga merayu kepada kerajaan negeri, jangan ada pilih kasih apabila membuat satu arahan ataupun membuat satu polisi. Ambil kira kalau betul-betul kerana COVID, tak kira lah peniaga kecil ke, peniaga besar ke, kalau boleh tutup, tutup. Kita rakyat Kelantan memang takut dengan masalah COVID ni. Kita lagi takut kalau kerajaan negeri tidak pandai menguruskan ataupun kerajaan negeri tidak tahu membaca data dan tidak tahu membaca apa yang akan berlaku di hadapan. Kita harap kerajaan negeri dapat menyelesaikan masalah ini bersama dengan frontliner, bersama dengan pihak polis, hospital dan rakyat sendiri, sama-samalah kita jaga kita. Saya sekali lagi nak menyeru kepada rakyat Kelantan, kes COVID di Kelantan memang sangat kritikal. Kes ini benar, ini bukan rekaan, dan saya harap semua di kalangan kita jagalah kita. Ya, kita tahu kerajaan negeri lembab dan nampaknya tidak cekap menguruskan, tetapi kita juga sebagai rakyat kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa mematuhi SOP. Kes COVID ini memerlukan kerjasama semua rakyat, daripada rakyat dan juga pimpinan. Ya, pimpinan kita akui lemah dan sangat tidak cekap, tapi kita sebagai rakyat jangan ikut seperti mereka, tidak cekap dan lemah. Kita jaga kita rakyat Kelantan, teruskan mendoakan kepada negeri Kelantan, kepada negara Malaysia, semoga wabak ini segera pergi. Dan saya sekali lagi ingin melahirkan rasa simpati kepada peniaga di tepi jalan. Namun apakan daya, itulah kemampuan kerajaan negeri berfikir, yakni dengan menghalang ataupun dengan tidak membenarkan peniaga di tepi jalan untuk berniaga. Tetapi demi kebaikan bersama, kerana itu sahaja kemampuan mereka berfikir, kita akur kerana kita juga ingin turut bersama-sama untuk mengurangkan kes COVID di Kelantan. Namun saya berharap kepada para peniaga, kamu fikirlah, adakah ini pimpinan yang nak menjaga negeri Kelantan, yang hanya memikirkan nak menyelesaikan masalah mereka, namun tak fikir bagaimana untuk memikirkan nasib para peniaga yang hanya kerjanya mencari rezeki di tepi jalan. Tetapi itu saja kemampuan mereka fikir, tutup.
dengan tidak ada sumbangan, dengan tidak ada apa-apa, duit 400 juta entah ke mana, duit yang dijanji dulu pun ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi saya sekali lagi melahirkan rasa simpati, bersabarlah. Inilah kerajaan yang dipilih rakyat sebelah ini, inilah kemampuan tahap pemikiran mereka. Jadi kalau rasa mereka sudah tidak mampu lagi menjaga anda, tidak mampu lagi mendengar masalah anda, tidak mampu lagi membuat apa-apa tindakan demi rakyat, tak apalah, kita hukum mereka pada pilihan raya yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.